Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness, dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak share satu misconception yang ramai orang ada. Diingat bila berpuasa dia akan dapat turunkan berat badan. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing sebenarnya macam manakah ataupun apakah sebab kenapa bila kita berpuasa pun berat badan kita tak turun-turun. So, Assalamualaikum, salam Puan Haliza Abdullah. Terima kasih kepada yang join Facebook Live ni. Saya harap semua dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. So, kalau boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey. Hai Puan Rona Ismail, Puan Ju Izzatul, apa khabar? Okey, hari ni saya nak buat sikit sharing tentang kenapa sebenarnya berat badan kita tak naik-naik ataupun berat badan kita tak turun-turun, terutamanya ketika kita berpuasa. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Hai Puan Wan Zuan, apa khabar Tuan Wan Zuan? Okey, apa khabar? Siapa kat sini yang ada persoalan yang sama ataupun mungkin dia rasa macam berat badan aku kali ni akan turun ke? Sebab saya ada tengok juga ramai orang berfikir bila dia berpuasa sebenarnya berat badan dia akan turun. Sebenarnya ya, betul dia akan turun, tapi sebenarnya ada orang dia tak berjaya turunkan berat badan. Siapa nak tahu kenapa sebabnya berat badan tak turun-turun? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Puan Ju Izzatul. Terima kasih kepada Kak Yung yang dah share Facebook Live ni. Okay, siapa dah ready untuk saya share? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni juga? Right, Waalaikumsalam Kak Asmah, apa khabar? Puan Haliza Abdullah nak tahu. Puan Ju Izzatul pun kata nak tahu. Okay, terima kasih kepada yang komen nak tahu. Tapi sebelum saya nak share tu, boleh tak dulu tekan butang share, copy link tu dan share kepada Facebook, WhatsApp group dan sebagainya. Okay, so yang pertama, tahun lepas bulan puasa berat naik berlumba-lumba. Berlumba-lumba naik gitu kan. So tak apa, begini. Ada 3 sebab kenapa sebenarnya berat badan kita naik. Yang pertama sekali adalah disebabkan kita tak tahu gabungan makanan yang tertentu yang menyebabkan berat badan kita susah nak turun. Dan juga gabungan makanan itu juga menyebabkan pencernaan kita jadi lambat dan menyebabkan badan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan komen faham sekiranya kita faham. Dan kalau boleh tekan butang share ni sebab ramai orang perlu tahu, ramai orang kena faham. Dan kalau boleh juga tag kawan-kawan yang sebenarnya sekarang tengah struggle nak turunkan berat badan, supaya kita akan dapat memberi sharing manfaat kepada mereka semula. Waalaikumsalam Puan Nur Haiti. Hai Puan Nur Suhana Jais. Kak Yung kata faham. Terima kasih Kak Asma sebabkan tag orang-orang yang mungkin juga sekarang sedang struggle nak turunkan berat badan. Saya nak bagi contoh sikit, boleh tak? Saya nak bagi contoh sikit. Kebanyakan di kalangan kita fikir macam kita boleh makan je sesuka hati. Kita boleh makan nasi biryani dengan kuih. Kita juga boleh minum air manis juga dalam satu hidangan yang sama. Kita juga boleh makan makanan yang berminyak. Kita juga boleh makan suka-suka hati kita lah. So, apa yang berlaku kepada ramai orang, sekiranya mereka melakukan benda ini, dia akan mengganggu sikit proses kita nak turunkan berat badan. Hai, Assalamualaikum Puan Syarina. Terima kasih Puan Acik sebab komen faham. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Waalaikumsalam Puan Samsuriawati. Okey, saya nak bagi contoh sikit, boleh tak? Saya nak bagi contoh sikit daripada salah seorang daripada student kita yang Alhamdulillah pada bulan puasa, bukan setakat dia dapat turunkan berat badan, tapi sebenarnya ada lebih lagi daripada tu. Boleh tak komen nak tengok? Kalau nak tengok dia punya perjalanan storyline dia, boleh tak komen nak tengok gambar? Saya nak tunjuk salah seorang daripada student saya, bekas student saya, yang dia join pada waktu bulan puasa dan Alhamdulillah berat badan dia turun lah. Tapi yang paling best sekali, siapa nak tahu apakah benda yang paling best sekali? Bila dia follow cara kita, bila dia follow meal plan daripada kita, dan Alhamdulillah berat badan dia bukan setakat dapat turunkan berat badan sahaja, tapi ada something else yang berlaku kepada dia. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan komen nak tengok ke nak tengok? Okay, saya tunjuk gambar dia daripada salah seorang bekas student kita juga ni. Nama dia Captain Z. Captain Z ni, dia punya perut dia bukan main buncit lagi. Sorry, salah gambar.
Ni gambar dia dulu. Gambar dia dulu macam ni ha. Sebelum dia bersama dengan kita, macam ni ha bentuk badan dia. Perut dia begitu kan. Berat dia dalam 100 something kilo macam tu lah. Kan? Tapi lepas dah follow cara kita, dalam masa kurang sebulan, dia punya perut dia dah kempis sikit lah. Dah kempis sikit. Dan yang paling best sekali juga adalah kan, yang paling best sekali adalah baju kot yang dia pakai itu adalah baju kot yang sama. Baju yang sama yang menyebabkan badan dia sekarang ni dah boleh dah makin mengempis dah perut dia, dan menyebabkan dia punya butang baju dia dah boleh kancing. Gitu kan. Terima kasih Kak Asmah yang dah share. Terima kasih Puan Nur Haiti kata nak tahu kan. Ni antaranya lah. Dan yang paling best sekali, siapa nak tahu apakah perubahan yang paling ketara kepada dia pada bulan puasa, pada hari raya pertama? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay. Benda yang pertama, benda yang berlaku kepada Captain Zack ni pada minggu pertama hari raya, biasanya berat badan dia akan meningkat. Okay, berat badan dia akan meningkat. Berat badan dia akan macam slowly naik sikit yang tak terkawal punya naik tu. So that's why kalau katakanlah dia boleh turunkan berat badan dalam keadaan yang mudah kan, biasanya dia dah boleh turunkan berat badan dah. Kenapa tak puasa aja kan? Kan senang kan. Maksud saya begini, bila dia follow cara kita, pada hari raya yang minggu pertama tu berat dia naik sikit je. Berat dia naik lah dalam 1 kilo. Tapi overall badan dia semakin mengecil. Dulunya dia kena pakai baju plus size sebabkan perut dia besar, badan dia besar. Lepas dah follow cara kita, dia dah boleh pakai baju XL dan L dengan selamba je dalam masa tak sampai sebulan tu. Dalam masa sebulan lah, pendek kata sebulan. Siapa sih yang rasa teruja bila contohnya kan, tahun lepas dia pakai baju plus size, 2 tahun lepas dia pakai baju plus size, tahun ni dia nak merasa pakai baju size M. Siapa nak? Boleh tak komen saya nak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen nak pakai baju size yang kecil? Boleh tak komen saiz baju apa yang kita nak pakai pada hari raya tahun ni? Boleh tak komen sikit? Macam saya kalau boleh nak pakai baju saiz L ke XL ke, sebabkan memang saya nak naikkan berat badan. Tapi saya rasa badan saya akan menyusut sikit pada bulan puasa. Macam itulah kan kisah dia. Boleh tak komen sikit kan? Boleh tak komen sikit tahun ni nak pakai baju saiz apa? Cek komen set. Puan Samsuryawati kata teruja kan. Puan Alicia Sofia, Waalaikumsalam, sangat-sangat teruja kan. Puan Haliza Abdullah kata akak nak. Puan Samsuryawati kata akak nak kan. Cek komen sikit nak pakai baju saiz apa tahun ni supaya kita boleh beli baju saiz itulah. Waalaikumsalam Puan Alicia Sofia. Selamat malam. Puan Nur Hadi kata saya nak. Baju saya apa ni? Macam saya saiz L lah. So baju semua saya komen saya nak ni mungkin delay lah kot kan. So Kak Yong kata saiz S. Kak Yong kata saiz S. Cek komen. Saya doakan mereka yang komen ni, yang kata nak pakai baju saiz S ni, akan dapat pakai baju saiz S pada hari raya nanti. Hai Puan Iris Kim. Hai Puan Zurina Bakar. Cek komen. Saya nak kekalkan saiz sekarang. Okay, Puan Iris Kim kata nak kekalkan saiz sekarang. Puan Ida Osman kata saiz M ataupun saiz L. Kak Asmah kata setiap bulan puasa badan ada naik sikit. Mestilah nak. Tahun ni nak pakai kebaya, dah jemur pakai jubah. Kisah dia, saya nak pakai baju saiz S tapi sekarang dah boleh pakai baju saiz M. InsyaAllah. Puan Samsuryawati, Puan Zurina Bakar kata saiz M. Puan Azizah Tarmizi kata saiz XS. Saya doakan semua yang komen kata nak pakai baju saiz M ke S ke XS ke akan dapat pakai baju saiz yang ditulis kat situ. Saya nak pakai baju kebaya, kalau boleh kurus lah, tapi macam tak boleh je sebab berat badan saya still XL. InsyaAllah yang komen saya nak M, saya nak XS, saya nak S ke tu semua akan dapat capai lah. Kita sama-sama doakan. Dulu saiz L, sekarang dah boleh pakai saiz S. Itulah penangan meal plan bomah kurus tu dia kan. Okay, insyaAllah. Saya yakin benda pertama sekali, sebelum tu nak tak saya share sikit tentang keinginan seorang manusia. Sebabkan ada kaitan tau. Ada kaitan. Sebab that's why saya tanya kepada you all semua yang komen nak pakai baju saiz apa tahun ni. Semua pun komen kata nak pakai baju saiz S, M, XS dan sebagainya. Keinginan seorang manusia ni, dia ada terletak kepada satu benda. Okey, kita boleh katakan dia sebagai law of attraction. Kita boleh komen sebagai law of attraction. Okey, tapi sebenarnya dalam Islam kita pun ada juga law of attraction tu. Apa dia? Maksud dia macam kalau katakan Allah mengikuti sangkaan hamba dia. Kalau kita bersangka kita nak pakai baju saiz XS tahun ni, insya-Allah baju saiz XS lah kita akan pakai.
Boleh faham tak? Sebabkan bila ada keinginan, bila ada kemahuan, di situ ada jalan. Siapa pernah dengar benda tu? Ingat itu di keluar saya saja ke? Sebenarnya memang bila kita ada kehendak, bila kita ada kemahuan, insya-Allah akan ada jalan ke arah situ. Kalau kita tak ada kemahuan, kalau kita masih lagi sangsi, okay, sangsi dengan apa yang kita nak, insya-Allah kita punya perjalanan kita pun akan sangsi juga. Macam boleh ke boleh ke susah sikit lah kan. Berat badan saya naik 5 kilo dalam masa 3 bulan. Macam mana nak turunkan berat badan? Apa Zulina bakar? InsyaAllah dapat pakai baju saiz yang diidamkan. InsyaAllah saya doakan Encik Ros. So that's why, okay, kepada yang macam berkenan atau berminat atau macam mana cara nak turunkan berat badan, boleh tak komen nak tahu? Saya nak share lagi 2 sebab. Apakah ataupun macam manakah sebab utama kenapa berat badan kita susah nak turun, ataupun berat badan kita maintain, ataupun berat badan kita naik pula pada bulan puasa ni. Hai Puan Diana, apa khabar? Lama tak nampak. Okey, Puan Rohana Syahran, apa khabar? So boleh tak komen nak tahu? Okey, Puan Halizabullah komen nak tahu. Okey, sebenarnya dalam proses kita nak turunkan berat badan, kita kena ada perjalanan. Saya nak bagi contoh sikit. Macam Puan Ju Izzatul yang dekat sini. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Yang ni lah bentuk badan Puan Ju Izzatul dulu sebelum dia bersama dengan kita. Okay, lepas dah bersama kita dengan follow meal plan, Alhamdulillah, ada juga dapat one-on-one coaching bersama dengan saya juga, dan berat badan dia turun. Dan bukan setakat berat badan dia turun je, tapi malahan bentuk badan dia pun dah berubah, dah makin slim dah sekarang. Dalam tempoh masa yang tak lama pun kan, Puan Ju Izzatul kan. So, siapa nak tahu apakah cara Puan Ju Izzatul dapat turunkan berat badan daripada macam ni kepada macam ni? Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Puan Zarina Bakar komen nak tahu. Tahun lepas nak tempah baju raya sebab badan makin turun kurus. Faham, tahun dah tempah baju saiz M. InsyaAllah boleh tu. Pakai baju saiz S ni boleh ni Kak Asma. Okey. Puan Ju Izzatul kat situ dia kata macam ni, bentuk badan dia dapat turunkan sebanyak 12.4 kilo dalam masa 26 hari dengan cara follow meal plan dan adalah one-on-one coaching juga. So itu adalah cara yang Puan Ju Izzatul follow, dan kebanyakan daripada student saya, macam mana mereka ni dapat boleh pakai baju, macam mana mereka boleh dapat turunkan berat badan dan boleh pakai baju saiz MS daripada asalnya mungkin XL, double XL, triple XL, sebabkan mereka follow dulu meal plan daripada kita. Dan Alhamdulillah bila follow meal plan tu, apakah tu meal plan pula tu kan, nanti saya explain, dia dapat turunkan berat badan dengan mudah. Siapa sini nak tahu meal plan itu napang apa, kata Kak Yong. Napang apa tu? Binatang yang insya-Allah yang halal, yang halal. Hai Puan Rina Rin, apa khabar? Siapa nak tahu boleh tak komen? Siapa nak tahu meal plan tu apa? Saya rasa yang komen nak tahu meal plan tu apa, mesti dia kali pertama join kita punya live. Cek komen sikit siapa yang nak tahu meal plan tu apakah dianya. Meal plan itu adalah sejenis jadual pemakanan yang mengikut kepada keperluan tenaga kita seharian. Dan bila kita biasa bergerak macam Puan Ju Izzatul, exercise dan sebagainya kan, keperluan tenaga dia dah semakin meningkat dalam keadaan dia supply tenaga tu ngam-ngam. Dia supply tenaga daripada makanan tu ngam-ngam dan menyebabkan berat badan dia terpaksa kurus, terpaksa slim. Siapa nak dekat sini yang dia nak rasa badan dia terpaksa slim? Boleh tak komen saya nak? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Natang yang sedut lemak. Natang yang sedut lemak terus kan. Siapa yang nak badan dia terpaksa slim? Selamat malam Puan Rina. Rin, apa khabar? Saya rasa ramai di kalangan kita yang nak terpaksa lemak dia hilang, terpaksa tukar saiz baju daripada saiz double XL, triple XL kepada saiz M ke S. Dia nak terpaksa nampak lebih muda, terpaksa nampak lebih cantik, terpaksa nampak lebih berkeyakinan. Siapa kat sini yang nak terpaksa pakai baju kebaya, sandat macam Puan Acik Ros nanti? Cek komen sikit. Akak sekarang ni 55 kilo, mungkin saiz M kot 65 kan. So Alhamdulillah mestilah nak kan. So that's why langkah yang pertama sekali adalah kita follow meal plan. So far Alhamdulillah meal plan kita dapat banyak feedback yang positif lah. Tak pernah lagi saya dapat satu feedback yang negatif. Saya nak bagi tahu lah sekarang ni kan, sebab saya dah cerita pasal meal plan. Saya nak bagi tahu sebab kedua kenapa sebenarnya berat badan kita tak turun-turun ataupun berat badan kita naik pada bulan puasa ni. Siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu?
Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan komen nak tahu, dan juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai orang percaya. Puan Ida Osman kata akak nak terpaksa lebih cantik. InsyaAllah Kak Puan Ida Osman dah memang cantik dah pun sekarang ni. Terpaksa tu semua saya nak. Baiklah kan. So begitu kan. So yang kedua ni sebenarnya, tapi sebelum cerita yang kedua ni, nanti saya beritahu kemudian. Okay, salah seorang daripada bekas student saya sebenarnya, dia dapat meal plan dah hari Khamis lepas. Dia follow, coach, saya follow meal plan coach ni, berat badan saya naik. Berat badan saya naik. Saya nak kelakar, saya nak tergelak sikit, boleh tak? Siapa nak saya share story? Boleh tak saya nak share story sikit? Yang ni sebenarnya ada kena-mengena dengan point nombor 2. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Cipta nak terpaksa nampak lebih muda daripada usia sebenar. Cipta dah nampak lebih muda dah sekarang ni. Itu orang tersalah confuse Cipta ni. Tersalah Cipta ni dengan orang yang berusia 30-an gitu kan. Kalau kisah dia, kena dengar cerita Cipta. Best cerita dia. Okay. Salah seorang daripada student saya, dia masih lagi student saya kan. Dia follow meal plan daripada saya. Coach, saya follow meal plan coach ni, berat badan saya naik 2 kilo. Berat badan saya naik 2 kilo ni. Cana ni coach ni memang tak pandai lah buat meal plan. Lepas tu saya tanya dia, puan follow meal plan saya betul-betul ke? Saya follow meal plan coach betul-betul. Follow betul-betul meal plan tu lama je. So saya korek lah. Sebab saya betul-betul nak bantu dia turunkan berat badan. Sebabkan dia nak turunkan berat badan, tapi bila berat badan dia naik, saya rasa macam apa silapnya That's why saya nak mengkaji sikit. So saya tanya dia, puan ada tak masalah sekian. Kata dia tak ada. Kata dia tak ada masalah tu. Kemudian lepas dah dia kata tak ada masalah macam tu, kemudian so dia, puan ada tak masalah ni? Kata tak ada juga. Ada tak ambil ubat? Kata tak ada juga. Okey, saya pelik, benda apa Lepas tu saya tanya dia, puan ada tak tukar apa pun makanan daripada meal plan saya bagi? Kata ada, saya ada tukar apple tu dengan avocado. Saya tanya avocado tu dia makan berapa biji? Dia kata makan 2 ke 3 biji. Itulah yang menjadikan dia kenapa berat badan dia naik. Bukan salah avocado, bukan salah tukarkan apple tu dengan avocado ke ataupun apa ke. Bukan. Tapi disebabkan keperluan tenaga tu kita kena faham. So masuklah point saya yang kedua. Sebab kenapa berat badan kita susah nak turun ataupun kita masih lagi gemuk pada bulan puasa, sebabkan dia tak tahu yang setiap makanan tu ada tenaga. Siapa pernah dengar makanan ni ada tenaga? Tenaga apa? Tenaga elektrik ke? Tenaga solar ke? Cek komen. Tenaga zahir dan batin ke? Cek komen sikit. Siapa pernah dengar makanan mempunyai tenaga, dan that's why bila kita makan makanan tersebut, badan kita rasa bertenaga. Gitu kan. Kenapa? Sebabkan makanan tu ada tenaga lah. Dan kita kena faham setiap makanan tu mempunyai bilangan ataupun jumlah tenaga dia yang tersendiri. Dan badan kita memerlukan tenaga, keperluan tenaga keseharian untuk melakukan aktiviti kita. Macam kita nak berjalan ke, bekerja ke, even kita tak buat apa-apa pun, badan kita masih lagi memerlukan tenaga. Yang jadi masalah ramai orang dekat sini adalah dia makan melebihi daripada keperluan tenaga dia, dan menyebabkan dia akan ada tenaga simpanan. Dan tenaga simpanan ni kalau tak digunakan melalui exercise ke, melalui pergerakan tambahan ke, apa yang berlaku kepada tenaga simpanan ni? Tenaga simpanan ini akan bertukar bertukar kepada lemak. So that's why pada bulan puasa, walaupun dia rasa dia makan sikit, walaupun dia rasa dia makan sikit, tetapi tenaga daripada makanan tu sangat tinggi dan menyebabkan berat badan dia terpaksa naik, dan dia terpaksa mengalami masalah berat badan saya jadi naik. So that's why penting sekali untuk faham ilmu ni. Ilmu ni yang saya selalu tekankan, sharekan, ajarkan secara teori dan praktikal, supaya student saya bijak pandai macam mana cara dia boleh menggunakan ilmu tersebut dan dapat jadi. Contohnya seperti Cipta ni, sebagai contoh ni macam ni. Ni gambar Cipta dulu. Minggu lepas, siapa yang join Special Friday Live, kita nampak betapa stresnya mempunyai berat badan yang berlebihan macam ni. Tapi Alhamdulillah disebabkan semangat yang ditunjukkan dan sebagainya, dan dia follow meal plan, dan dia dapat nampak betapa mudahnya nak turunkan berat badan dengan ilmu cenia badan dia. Kan dah terpaksa nampak lebih muda, jomlah kita berjemaah gitu kan, kata Cipta. Siapa sini nampak gambar Cipta dan rasa teruja?
Dan sekarang ni Cik Ta kerja dia tak lain tak bukan kerja nak mengaum je kan Cik Ta kan? Mengaum je. Okay. So, aduh, kenapa emosi saya macam ting-tong sikit hari ni kan? Okay, siapa sini nampak gambar-gambar tadi? Dan diorang saya tunjuk gambar-gambar ni adalah mereka yang berada dalam Facebook Live ni. Itulah saya tunjukkan gambar-gambar diorang. Saya tunjuk gambar lain lah kan. Gambar lain. Gambar Kak Asmah. Dulu pun Kak Asmah macam ni juga. Ini gambar Kak Asmah dulu. Kak Asmah follow cara kita pada bulan 2 tahun lepas. Pada bulan 2 tahun lepas, dia follow cara kita, dia dapat meal plan, dia follow meal plan, bersulat, dia faham beberapa perkara dan dia boleh memvariasikan meal plan yang diberikan, lalu badan dia terpaksa nampak lebih slim daripada sebelum ni. Dulunya kata Kak Asmah dia pakai baju saiz triple XL, XXXL, gitu kan, macam cerita X-ray tu. Triple XL macam ni apa ni dia punya saiz badan dulu. Tapi lepas dah follow cara kita, nampak tak? Dah nampak saiz M dah dekat situ. Yang penting sekali kena ada ilmu. Kalau katakan kita masih lagi buat cara yang lama, kita makan ikut suka kita, contohnya buka puasa saya makan nasi, lepas tu saya makan tepung pelita, itu pula kita makan air manis kan. Tak kenyang ni. Tak kenyang lagi, rasa nak makan lagi, dan apa yang berlaku kepada kita, kita dah makan melebihi daripada keperluan tenaga kita seharian, lalu berat badan kita naik mendadak-dadak. Dan yang paling sedih sekali pada hari raya pertama je berat badan lagi meningkat-ningkat. Kenapa? Itulah yang saya nak share ni kan. So that's why kalau boleh kita kena bersiap sedia sekarang. Kita kena faham, elakkan daripada sebab-sebab ataupun punca-punca utama kenapa berat badan kita bakal meningkat, especially pada bulan puasa ni. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Siapa yang rasa teruja? Boleh tak komen teruja? Cek komen sikit. Hai Puan Maria Safari, apa khabar? Okay. Boleh tak saya nak share sikit lagi? Boleh tak? Saya nak bagi tahu ni, pada sepanjang bulan puasa ni, bermula pada hari Khamis ni, kita akan buat tajuk weekly group coaching berkenaan dengan puasa. Okey, siapa nak tahu apakah tajuk-tajuk weekly group coaching sepanjang bulan puasa ni? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin jauh pula kalender. Right, faham dan sangat teruja gitu kan. Terima kasih kepada Puan Samsuriawati sebabkan komen. Kan insya-Allah. Okey, so point dia kat sini. Pada sepanjang bulan puasa ni saya akan share macam manakah sebenarnya. Pertama, hari Khamis ni saya akan share macam manakah cara persediaan meal plan pada bulan puasa. So, kepada mereka yang dah dapat meal plan sebelum ni, kan tak perlulah message, coach boleh tak tolong bagi tahu kat saya, boleh tak buatkan meal plan untuk saya kan. Kak Yong, saya punya meal plan tu kita akan share pada hari Khamis ni nanti supaya semua akan faham macam mana dia boleh menggunakan meal plan yang sedia ada untuk digunakan pada bulan puasa nanti. Nanti saya akan share hari Khamis ni macam mana nak gunakan meal plan sedia ada supaya berat badan kita tak naik pada bulan puasa, ataupun kalau turun pun turun secara sihat. Dan yang paling utama sekali, siapa nak tahu apakah paling utama sekali yang saya nak share ni pada hari Khamis ni? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Yang ni yang ramai orang ada masalah. Apa masalah dia? Pada bulan puasa dia berjaya turunkan berat badan. Pada bulan puasa dia dapat pakai baju saiz lebih kecil, contohnya mungkin daripada saiz XL ke, dia dapat dah pakai baju saiz L ke saiz M ke kan. Dia dah beli dah baju raya, kebaya ramping saiz M contoh kan. Tapi pada hari raya pertama, hari raya kedua, kebaya tu dah tak muat. Berat badan dia naik. So macam mana kita nak mengelakkan benda tu berlaku? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu? Boleh ke komen nak tahu sikit? Hari Khamis ni saya akan share. Hai Puan Jessie, apa khabar? Hari Khamis ni saya nak share macam mana nak menggunakan meal plan tu supaya berat badan kita tak naik mendadak pada hari raya nanti. So kepada mereka yang mungkin rasa struggle, sangat rasa stres, kenapa berat badan saya naik mendadak-dadak, elok dah turun 5 kilo bulan puasa, tiba-tiba baru hari raya kedua berat badan dah naik 5 kilo. 30 hari ni turun 5 kilo, baru 2 hari hari raya dah naik 2 kilo, dah naik 5 kilo. Tak ke merisaukan? Siapa sini risau? Boleh tak komen risau? Boleh ke bagi saya muka sedih kalau kata risau? Benda ni bakal berlaku kepada kita semua sebabkan saya tak nak benda ni berlaku kepada you all.
That's why kita buat benda apa yang kita buat sekarang ni sepanjang weekly group coaching. Okay, weekly group coaching kita akan dibuat pada jam 9.30 malam selepas waktu tarawih lah. Dan kita boleh sambung semula. Siapa sini risau? Boleh tak komen risau? Boleh ke bagi saya muka sedih? Muka sedih lah kan kalau kita risau. Puan Haliza pula kata risau. So, saya pun risau juga tengok macam ramai juga student saya yang berat badan dia naik, especially kepada mereka yang tak follow meal plan betul-betul ni kan. Jadi, hari Khamis ni saya akan ajar macam manakah caranya untuk kita susun meal plan yang kita ada supaya berat badan kita tak naik mendadak pada hari raya nanti. Bukan hari raya pertama tapi sepanjang hari raya. Itu nombor 1. Siapa nak tahu benda nombor 2 saya akan share pada weekly group coaching nanti? Boleh tak komen? Boleh ke komen nak tahu? Sambung dengan puasa 6. Okey. Benda yang kedua saya akan share, apakah pantang larang ketika berpuasa supaya berat badan kita akan maintain slim. Badan kita akan maintain slim sepanjang bulan puasa nanti, sepanjang hari raya nanti. Contohlah kan, kita beli baju saiz kebaya sendat, kebaya ramping kerengga, kebaya kerengga. Kata kita beli kebaya kerengga, beli kebaya kerengga kan saiz S. Macam mana pada hari raya nanti, sepanjang hari raya nanti kan, duk makan macam-macam semua kan, kita masih lagi boleh pakai baju kebaya kerengga saiz M tu tadi. Itu saya nak share pada weekly group coaching minggu depan pula. Gitu kan. So saya akan share lah sedikit. Dan juga pada minggu ketiga saya akan share macam manakah rahsia kombinasi makanan yang kita boleh buat, yang kita boleh faham dan supaya boleh membantu kita, supaya boleh mengelakkan rasa nak mengidam, boleh mengelakkan rasa lapar dan tak bertenaga, dan boleh mengelakkan badan kita naik dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dan yang keempat saya akan ajar macam manakah teknik supaya kita boleh berayasakan pada hari raya nanti dan kita masih lagi boleh kekal slim. Nampak tak? Itu benda yang saya akan share sepanjang bulan puasa nanti bermula dengan hari Khamis ni. Siapa yang rasa apa yang saya share tu satu benda yang best? Boleh tak komen best? So kalau katakan kita dah dapat ketahu keempat-empat benda ni sepanjang minggu kita akan buat. Setiap hari Khamis kita akan buat sharing macam tu. InsyaAllah lah, saya rasa bila kita dapat faham, kita akan dapat jadi sebagai contoh. Siapa nak tengok gambar seterusnya? Boleh tak komen nak tengok gambar seterusnya? Okey, saya nak tunjuk gambar seterusnya daripada Puan Sofia Razak, Cikgu Pia nama dia. Ada gambar Cikgu Pia baru ni. Ni lah. Gambar Cikgu Pia macam ni dulu. Dulu macam ni badan dia. Okey, memang sangat-sangat, bukanlah sangat-sangat besar. Memang besar lah, ketara lah besar dia. Tapi Alhamdulillah lepas dah follow cara kita, lepas dah faham, ikut meal plan dan sebagainya, dan nampak dah perubahan bentuk badan yang sangat gila ketara. Lepas tu pula dia follow pula rahsia-rahsia yang saya share ni kebabum. Boleh ambil gambar sambil letak tangan dekat pinggul, lepas tu pula teleng sikit, itulah jadi geng cekak pinggang. Kan? So that's why ramai juga di kalangan student kita yang dah ada geng. Ada geng cekak pinggang, geng kerengga, geng apa lagi? Macam-macam geng lah ada kan. So maksud saya begini, siapa yang tak nak berat badan dia dapat diturunkan dengan cara sihat? Siapa yang tak nak kan, siapa yang tak nak dia nampak bila dia balik kampung nanti orang puji dia, weh dah nampak makin slim lah kan. Masih macam rasa kembang kan, rasa kembang semangkuk tandas. So itu yang saya nak bagi tahu ni. So saya nak, kalau boleh, apa yang kita nak share sekarang ni adalah kita nak memberikan sharing geng Kiki Lala. Lupa termis yang tu kan. Kita nak memberi sharing supaya kita akan dapat fully utilize kita punya pengetahuan ni. Supaya apa tau? Supaya pertama, kita tak lagi menggunakan produk kurus. Kita tak lagi membazir banyak gila duit kepada perbelanjaan untuk kita turunkan berat badan. Kita tak buang masa. Kita sebabkan kita tengok macam aku ni dapat turun 5 kilo dalam masa sebulan, 2 hari je dapat naik 5 kilo. Dah kenapa? So that's why bengang, rasa sedih, rasa tension. Kita dah buang masa dah dekat situ. That's why penting sekali. Siapa kat sini yang berminat untuk participate di dalam weekly group coaching kita setiap hari Khamis malam Jumaat? Sebab kita tengah ada promosi sekarang ni. Promosi sempena Ramadan. Tujuan dia adalah untuk memberi manfaat kepada mereka yang nak berpuasa. Sebab Alhamdulillah
gambar-gambar saya tunjukkan ni, mereka bukan setakat dapat turunkan berat badan je, tetapi mereka juga dapat mengecilkan tubuh badan, dapat bentuk badan yang diidamkan, ada juga yang dah hilang penyakit-penyakit yang tertentu seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan mereka berjaya dapat buktikan kepada orang sekeliling yang pernah kata kau ni tak boleh kurus ni. Kau ni memang gemuk sampai ke tua. Sebabkan daripada lahir mana gemuk, lahir mana gemuk insya-Allah lah. Sepanjang hayat sehingga nyawa di kandung badan, sehingga tiupan sangkakala pertama pula akan masih gemuk. So that's why kita nak buktikan kepada mulut-mulut puaka macam tu. Mulut-mulut puaka nak berikan. So that's why kalau katakan kita berminat, Cik Tak berminat, Cik Rus berminat, Puan Ida Osman berminat, tapi tak dapat, tak apa, Puan Sam Suryawati pun berminat, Kak Asma pun berminat, Kak Yu pun berminat. So alhamdulillah, terima kasih kepada yang komen berminat. Kalau katakan berminat, cepat-cepat pastikan kita punya membership di dalam Black Magic Mentoring masih lagi kekal. Kalau tak kekal, kalau katakan kita punya membership dah macam tak berapa nak ada sangat kan, ataupun okey, macam mana nak tahu membership kita ada ke tidak? Cuba cek email kita. Cek email, saya ada send weekly group coaching punya link Zoom pada hari Khamis ni. Siapa yang dapat email tu, boleh tak komen dapat email? Boleh tak komen siapa yang dah dapat email tersebut? Sebab saya dah share dah kita dah share dah kita punya link Zoom. Ada yang dah dapat email, tapi email tu saya bagi tahu yang dia punya membership dah expired. So kalau nak pastikan membership dia masih lagi kekal, supaya apa? Supaya kita akan dapat dia punya link Zoom tu setiap hari Khamis ni. Kita akan bersama participate lah di dalam weekly group coaching ni. Memang insya-Allah banyak benda yang saya akan share lagi, banyak lagi benda yang saya belum share lagi. Insya-Allah saya yakin, bukan saya yakin lah kan, semua tu pun sebenarnya di atas kehendak ataupun keizinan Allah juga. Kan, kalau katakan saya banyak sangat benda saya tahu pun tapi tak pandai nak sampaikan pun tak jadi juga. Ataupun kalau katakan saya tak banyak benda tahu, tiba saya nak gatal nak share kan, pun tak jadi juga. Tapi dia pun macam tu lah kan. So that's why kepada yang masih committed nak turunkan berat badan, tetapi macam tak tahu nak mula dekat mana, so saya cadangkan untuk mulakan dulu dapatkan meal plan. Dapatkan meal plan supaya apa? Supaya kita akan dapat langkah yang pertama. Macam mana nak dapatkan meal plan? Hubungi konsultan kita yang akan meletakkan nombor telefon masing-masing kat sini. Hubungi mereka yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Ataupun boleh klik dekat pin komen tu. Cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Cuba dapatkan akses dekat dalam weekly group coaching setiap minggu. Dan akses dekat dalam Black Magic Mentoring. Kita tengah bagi promosi sekarang sepanjang bulan puasa ni. Sebenarnya bermula daripada minggu lepas lagi kita dah buka dah promosi ni. Ada yang dah grab, tahniah kepada yang dah grab promosi ni. Sangat gila rugi kalau katakan nak grab promosi tapi tak mulakan tindakan. Okay, sebabkan kalau kita memang takut dengan, alhamdulillah, kita takut dengan berat badan kita semakin meningkat, kita risau, saya risau kalau katakan berat badan kita susah nak turun dah. So makin kita berusia, berat badan kita akan lagi susah nak turun. Jadi why not kalau katakan kita mulakan langkah yang pertama sekarang. Kalau kita tak bermulakan langkah yang pertama, agak ke laut juga. So that's why saya baru share 2 je sebab kenapa berat badan kita tak turun-turun ataupun berat badan kita meningkat sepanjang bulan puasa. So saya nak share yang ketiga. Kenapakah berat badan kita susah nak turun sepanjang bulan puasa ni, ataupun berat badan kita tak naik, macam naik pula tu kan. Kenapa? Siapa nak tahu sebab apa? Cek komen kalau nak tahu. Boleh tak saya nak minum air kejap? Terima kasih kepada komen. Alright. Sebab yang ketiga, kenapa berat badan kita susah nak turun? Okay? Susah sangat nak turun pada bulan puasa ni, ataupun berat badan kita meningkat pula tu pada bulan puasa, disebabkan kita stres. Kenapa kita stres? Kenapa apa yang tiba-tiba dia keluar saka ni? Puteri Joera. Hui. Tak faham lah kenapa saka saya bertindak sedemikian rupa. Sekejap Puteri Joera. Kenapa dia tiba saka saya tiba-tiba pula dia komen.
Apalah saka saya ni. Entah apa-apalah dia punya pemikiran sekarang ni. Okey, saya sambung balik semula. Balik semula. Kenapa? Sebabkan kita stres. Kenapa kita boleh stres? Sebabkan mungkin ramai orang dekat sini yang macam bila dia berpuasa, dia lapar. Bila dia lapar, dia stres. Benda tu dia akan jadi macam chain effect. Dia akan jadi macam chain effect, macam kesan yang berantai terhadap satu situasi kepada situasi yang lain, kepada satu situasi lain. Dia jadi compounding effect juga kan. Menyebabkan berat badan dia susah nak turun, berat badan dia naik pula tu. Dan pada bulan puasa, kita ingat bila kita puasa tu tak turunkan berat. Ingat hari raya boleh turunkan berat ke? Jawapannya tak. Kalau katakan pada bulan puasa tu pun berat naik, pada bulan puasa pun berat naik, tak ke laut juga ke kita punya berat badan pada hari raya. So that's why stres tu perlu dikawal. InsyaAllah juga bila ada berkesempatan, kita juga akan selit-selit sikit tentang macam nak kawal stres ketika kita berpuasa, bila kita berdiet dan sebagainya. InsyaAllah semua tu kita boleh akan share lah. That's why dalam Black Magic Mentoring kita memang akan share benda-benda yang akan banyak memberi impact yang positif lah. Stres mikir nak masak apa tu bukan, tu pun stres juga kan Kak Yong kan. Last sekali ke laut lah juga, kita pergi ke pasar Ramadan, kita tapau macam-macam benda dekat situ. Okay, tapi tak apa. Okay, so that's why bagi saya, sekiranya kita, siapa kat sini yang mungkin berminat nak dapatkan macam cara kurus. Ada orang tanya saya, coach saya nak kurus lah. Saya nak kurus, tapi saya tak tahu nak mula kat mana kan. Saya nak tahu macam mana nak buat. Saya cadangkan kalau katakan macam tak tahu lagi, nak survey dulu kan. Okay, komen NKSC, nanti Saka kita akan invite mereka yang komen NKSC ni untuk join Telegram channel kita secara percuma. InsyaAllah kita akan share tips-tips kurus setiap hari juga dalam tu. Dan juga kita akan share link kita punya macam kita punya live dan sebagainya. Kita akan bagi tahu secara event-event kita buat secara mingguan dan sebagainya. Kita pun akan bagi tahu kat situ apakah tajuk-tajuk weekly group coaching kita akan buat dekat situ, supaya kita akan tahu, oh ya, aku berminat dengan tajuk ni, macam aku ada masalah macam ni, berat badan aku selalu naik mendadak-dadak pada hari raya pertama. So that's why aku kena berubah. Macam mana nak berubah, macam mana kita nak kawal Saka, kata Puan Yuizatul, ketika kita berpuasa. Ini saya nak bagi tahu, antara salah satunya, cuba komen NKSC dan join community nak kurus sihat cepat kita secara percuma. Nanti kalau katakan kita tak join, tak adalah kita risau sangat. Kenapa coach, saya tak tahu pun coach buat apa ni, kenapa tak bagi tahu saya pun. Macam mana saya ada Mega Live pun tak tahu Mega Live ada pun kan. Tak kebengang. So jadi mulakan dulu dengan meal plan of course. Tapi kalau rasa macam tak tahulah, risaulah kan tak macam mana, komen NKSC, insyaAllah join kita punya Telegram channel secara percuma je. Alright, saya rasa itu cukup daripada saya. Okay, terima kasih sebabkan join kita punya live kita. Okay, dan terima kasih kepada yang share, yang bagi komen dan like dan bagi saya macam-macam. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam nanti. Saka saya akan buat live, nak join jom. Okay, tapi besok pagi insyaAllah jam 9 pagi saya yang buat live, bukan Saka saya. Saka saya menyerupai saya biasanya. Cumanya bila korang komen dia buat tak tahu je. Bila korang komen dia buat tak tahu, bang buat je kan. Kalau right, saya doakan semua sihat. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.